Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak sambung bab 7, respirasi, yang mana kita akan sambung belajar untuk bab 7.3, di mana kita nak belajar tentang perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Apabila bercakap tentang perbandingan ini memberi erti persamaan dan juga perbezaan. Jadi apabila soalan meminta kamu untuk terangkan perbandingan antara, maksudnya dia mahukan persamaan dan perbezaan, maka akan ada nisbah lah, berapa markah untuk persamaan, berapa markah untuk perbezaan. Dan markah tu tak semestinya sama. Anda katalah full mark 10 markah. Tak semestinya 5 markah untuk persamaan dan 5 markah untuk perbezaan. Mungkin 2 markah untuk persamaan, 8 markah untuk perbezaan. Jadi kamu takkan tahu. Jadi bagi sahaja sebanyak mana yang kamu tahu. Baiklah, apakah persamaan antara respirasi aerob dan fermentasi? Jadi persamaan kedua-dua respirasi ini, jadi fermentasi ini adalah untuk respirasi anaerob ya. Pertamanya, persamaannya adalah ia adalah proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Yang kedua, ia akan menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Kita dah belajar sebelum ni, ATP ini adalah simpanan tenaga segera. Kemudian kita dah belajar semalam di mana proses bermula di sitoplasma, iaitu apabila berlakunya glikolisis. Yang keempat, ia bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Yang kelima, persamaan antara kedua-dua respirasi ini, aerob dan fermentasi, ia berlaku dalam yeast, dalam bakteria, dalam haiwan dan dalam tumbuhan. So itu adalah persamaan antara respirasi aerob dan fermentasi. Sekarang kita pergi kepada perbezaan. Perbezaan paling senang kita nak jawab, kita guna sahaja dalam bentuk jadual. Baiklah, untuk perbezaan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Jadi bila kamu nak buat dalam bentuk jadual, bila kamu nak jawab soalan exam, nanti kita akan belajar lebih lanjut cara dia mesti setara point sebelah sini dengan point sebelah sini. Point di sini, point di sini. Kalau di sini kata tempat kejadian, di sini pun mesti kata tentang tempat kejadian. Okey, pertama, perbezaannya, respirasi aerob. Respirasi aerob, proses penguraian glukosa adalah secara lengkap. Okey, manakala untuk fermentasi, proses penguraian glukosa secara tidak lengkap. Okey. Okey, yang dengan kehadiran oksigen ni kita boleh jadikan dia sebagai poin yang kedua. Okey. Respirasi aerob berlaku dengan kehadiran oksigen. Manakala fermentasi berlaku tanpa kehadiran oksigen. Tanpa kehadiran oksigen atau dalam keadaan oksigen terhad. Boleh asing lah ya, buat dalam kotak yang berbeza ni, yang nombor 2 ni. Okey, kemudian respirasi aerob. Tempat berlaku di mana? Respirasi aerob yang dengan oksigen ni, dia berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrion. Tetapi kalau fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma. Respirasi aerob, semalam kita belajar. Glukosa plus oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Berbeza dengan fermentasi. Kalau fermentasi alkohol, glukosa menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Tak ada air. Untuk fermentasi asid laktik pun sama. Glukosa akan menghasilkan
asid laktik dan juga tenaga, tiada air. Jadi perbezaan respirasi aerob dengan fermentasi, aerob menghasilkan air manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Kelima, glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air bagi respirasi aerob, manakala untuk fermentasi, glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida atau asid laktik. Okey, etanol dan CO2 ni adalah untuk sel tumbuhan, asid laktik ni adalah untuk sel haiwan. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang keenam, perbezaan. Respirasi aerob akan menghasilkan tenaga sebanyak 2,890 kilojoule ataupun kita panggil apa? Bersamaan dengan 38 molekul ATP. Boleh tambah itulah beza dia bila kamu belajar dengan cikgu dan belajar secara sendiri dengan baca buku teks, buku rujukan berbeza. Jadi kalau kita tengok kepada antara faktor, antara tip, antara petua kejayaan pelajar-pelajar cemerlang dalam pelajaran dalam SPM, antaranya petuanya adalah fokus ketika guru mengajar. Fokus ketika guru mengajar. Sebab tak sama kamu dengar cikgu mengajar dengan yang kamu study sendiri. Okey, kemudian fermentasi. Untuk fermentasi, bagi fermentasi alkohol, tenaga yang dihasilkan adalah 210 kilojoule bersamaan dengan 2 molekul ATP. Manakala untuk fermentasi asid laktik adalah 150 kilojoule bersamaan dengan juga 2 molekul ATP.